Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, kita lihat chapter yang terakhir sebagai tambahan untuk membantu you all punya projek. So, chapter yang terakhir adalah chapter 6 mengenai structure. Okay, kita lihat apa itu structure. So, sebelum ni awak dah belajar function, yang terakhir adalah array, right? So, structure ni adalah kita boleh gabungkanlah semua yang kita dah belajar sebelum ni untuk siapkan awak punya projek. Kita lihat pengenalan apa itu structure. Okay, sebelum ni kita dah declare variable berbagai jenis data type data type yang available, alright, iaitu awak declare variable. So now kita boleh declare berbagai variable di mana kita combine variable tersebut. Okay, dan walaupun variable tersebut pelbagai data. Okay, sebelum ni awak belajar array, right? Contoh array apa? Integer A, kemudian ada size dia kan, 10. So kat sini bermaksud A, variable A hanya boleh menyimpan 10 item, iaitu keseluruhannya value adalah 10 value mewakili nilai A, iaitu jenis integer sahaja. Okay, jadi macam mana pula kita nak gabungkan lah, sama ada kita ada integer, kita ada float, kita ada karakter, kita boleh gabungkan keseluruhan ini menjadi satu lokasi data untuk kita simpan lah. Okay, become to one variable, one variable. So kita convertkan everything semua ni jadi satu variable. So kita combine the item to different data type. Right, switcher are used to represent a record. Jadi gabungan keseluruhan ni, okay, gabungan berbagai-bagai data type ni, dia menjadi sebuah record. Record di mana dalam record tu of course kita ada macam-macam jenis data. Okay, sebagai contoh kat sini kita nak keep track books di dalam library. Jadi apa maklumat dalam buku biasanya dalam sebuah library. Okay, kita nak track dia punya apa. Kita pada contoh bawah ni, buku yang pertama kita nak keep track dia punya ada tajuk, siapa penulis dia, okay, subject matter dia, kemudian ID, biasa ada barcode dan sebagainya kan. Dia adalah dan pelbagai lagi lah kita boleh add on. Okay, jadi inilah dia data-data type yang kita combine keseluruhannya menjadi duduk di bawah satu tajuk, iaitu buku satu. Okay, seolah kita ada satu variable baru, buku satu, inilah itemnya. Kemudian kita lihat pada buku yang kedua, dan setiap item dalamnya berulang. Okay, variable di dalamnya berulang lagi sekali. Sama juga seperti buku satu, cuma value-nya yang berubah. Alright, buku satu tajuk dia mesti tak sama dengan tajuk buku yang kedua. Jadi buku 3, buku 4 dan seterusnya. Jadi kita boleh gunakan elemen title, elemen data type yang kita combinekan ni duduk di bawah satu variable, iaitu buku. Jadi sebenarnya ini dia panggil structure, structure, satu struct of data, records. Jadi boleh bayangkan macam Excel lah, cuba boleh bayangkan sebagai Excel, kita ada list of data. Kalau bayangkan sebagai Excel macam mana sebelumnya. Okay, sebagai contoh, sebagai contoh kita lihat di dalam Excel. Apa yang biasa mahir dengan Excel, kita ada list of table lah, bentuk table, dan kita ada kolom. Okay, kita biasanya kat sini kita akan letak apa, title kan, kemudian kita ada apa tadi, dia punya information pada buku tadi, itu author, alright, author dia, kemudian ada subject dia, pada subjek apa, kemudian kita ada dia punya ID, barcode ID dia. Jadi kalau lihat kat sini, kita ada bilang tajuk lah, tajuk sekian-sekian dan datanya berulang banyak, so kita ada banyak rekod. Okay, so ini yang kita panggilkan dia sebagai record lah, record of data. Okay, ini gambaran dia, gambaran kita boleh buat sebuah sistem yang menyimpan banyak data, yang menggunakan elemen yang inilah variable-variable yang berlainan, value dia.
Okay, mungkin ID ni guna integer. So yang ini guna karakter, string dan sebagainya lah. Biasanya title ni kita boleh guna karakter lah, karakter. So kita boleh simpan maklumat yang berbagai jenis data type di dalam satu record. So keseluruhan ni kita boleh panggil sebagai book, right? Book. Okay, cara kita nak define dia. Okay, the struct segment define a new data type which with more than one member can be different data type. Okay, so kita more than one member. So ni istilah kat sini dia ada members, members. So di dalam anak-anak dalam structure ni kita panggil member dia, child of maksudnya list of data lah, list of variable kita define kat dalam ni kita panggil member, member kepada structure name. Okay, bagi contoh kat bawah ni kita lihat kita buat satu structure nama dia books. Okay, books, satu group ya, istilah lain bagi kita mudahkan bagi group lah, group yang bernama books. Kemudian dalam book kita ada title. Okay, character title, nampak jenis data type character title, dan kita ada title character ni kita dah belajar dulu array, kita ingat array. So kita ada size, bermaksud dia boleh simpan berapa banyak, 50 character. Okay, so kalau tajuk buku tu panjang, letaklah lebih. Okay, lebih. Kemudian kita ada author, siapa penulis dia pun ada 50 character. Okay, subject dia ada 100 character, dan kita ada integer pula kat sini, book ID, merefer pada buku ID lah, barcode number ke dan sebagainya, kita namakan integer saja. So this one adalah cara kita define dia punya structure, structure kepada buku tadi, right? Okay, ini adalah accessing structure. Kita access structure. Lepas kita define dia punya structure, kita nak access kepada structure. Okay, kita kena access dia punya, kita letak dot lah, dot operator. Jadi macam mana kita nak baca ataupun tulis, kita refer kepada structure variable name dan juga dia punya member name dalam itu, right? Okay, sebagai contoh, kalau kita define group of structure tadi kepada book 1, right? Kita define dia, kita create satu mapping lah maksudnya, book 1. Jadi kita access member dia, kita dot, letak sini dot, dot title. So kita akan access di dalam title tu lah, di dalam structure title tu yang ni. Okay, yang kedua kita boleh access dia punya author, dot author. Jadi kalau kita nak access dia punya subject, just kita access, kita type je lah. Okay, kalau kita nak access member yang lain, book 1 dot subject. Okay, kita boleh access subject. Contoh kita nak masukkan data ke dalam subject ni, kita boleh macam biasalah, cin, okay, book 1 dot title contohnya. Kita nak simpan dia punya data ke dalam variable title. Okay, dalam structure book tapi point member pada title. Kalau untuk author sama juga, cin book 1 dot author. Alright, bila data dah dimasuk, kita nak paparkan balik, kita boleh cout, cout book 1 dot title. Okay, kita boleh paparkan balik lah apa kandungan value yang kita dah masukkan ke dalam variable tersebut, pada each members kepada structure book 1. Okay, kita boleh book 2, book 3 dan seterusnya lah, yang merujuk kepada structure besar dia adalah buku, book. Okay, kita lihat contoh. Okay, kita define structure. Ini macam standard lah, cuma ni kita tambah C string sebab dalam ni kita gunakan string copy. Ingat lagi yang array yang lepas kita guna string copy. Okay, dah kita copy text lah ke dalam variable, copy character, string. So kemudian kita lihat kat sini structure books. Okay, kita create satu structure yang besar. Di dalamnya adalah terdiri daripada members of character title, character author dan size-size-nya. Okay, kemudian kita
kita selesai. Yang ini selesai kita define kita punya structure. Kemudian kita lihat dalam function main. Okay, ini local maksudnya main saja boleh guna. Kalau ni tak keluar boleh tak? Letak di luar main. Yang ni struct books book 1 boleh, tak ada masalah. Jadi books ni book 1 ni dia jadi global lah kalau letak kat luar. Tapi kalau book 1 ni letak dalam main, dia hanya boleh digunakan oleh function main. Alright. So kita declaring ini untuk kita declare lah. Kalau kita declare dia, kita type struct books. Books ni yang ini. Okay, nama kita punya structure. Dan kita namekan satu nama baru lah, iaitu book 1. Okay, kita create satu record untuk book 1. Okay, kemudian kita create satu record lagi untuk book 2, tapi guna structure yang sama, iaitu structure books. So kita define lagi struct books book 2. Right. Kalau kita nak buat buku 3, ulang balik. Okay, books, structure books, dan kita namakan record yang baru, nama dia book 3. Kalau huruf besar, huruf kecil, make sure hati-hati lah. Kalau huruf besar, nanti masa gunakan huruf besar. Okay. So kita lihat contoh yang di sini. Ini diguna, kita tak guna cin lah. Tak guna cin. Maksudnya user kena key in. Tak, kita yang case ni kita copy saja apa content, kita nak masukkan content ke dalam book 1 title. Okay. Record yang book 1 ni, ini value dia. Okay. Untuk title, saya masukkan C++ programming ke dalam title. Dan author dia siapa? Okay, asas ni. Okay, subject dia structure. Book ID integer. So masukkan nombor integer. Ni cara kita masukkan data, write data to structure members. Okay, structure members. Untuk title, author, subject untuk book 1. Untuk book 1. Okay, ini guna kaedah syncopy lah. Kalau nak guna cin tak ada masalah lah. Cin macam biasa. Boleh buat ayat apa? Sila masukkan title book 1. Buat cin book 1 title. Alright, tak ada masalah sebelumnya. Okay, yang ini cuma ini kita guna kaedah syncopy. Kita just copy the text yang kita dah siap untuk tulis sini, kita masukkan terus ke dalam title. Book, member of title dalam book 1. Okay, next. Okay, yang kedua kita letakkan untuk book 2 pula. Okay, lihat sini kita access book 2 punya structure, tapi untuk member title dia je lah. Alright. So kita letakkan main controller, author dia siapa, subject untuk sensor, dan ada ID dia. Okay, nampak kita dah masukkan book 1 dan book 2. All dia punya members kita dah masukkan ke dalam mana? Book 1 dan juga book 2. Alright. So dah ada member dia, dah ada member dia, kita dah masukkan. Inilah value-value dia. So now kita print balik. Okay, print balik. So kita gunakan apa? Cout. Guna cout. So book 1 title kita panggil book 1. Okay, dia punya struct dan dia punya members title. Book 1 ni structure dia dan juga title dia. End of line. New line. So kita panggil author, panggil subject ini. So bezanya apa kelak kat sini? Untuk book 1 dan book 2, ni perasan kat sini kita refer kepada structure yang kita dah define tadi. Okay, berdasarkan nama dia yang berbeza. Alright. Contoh outputnya. Okay, ini output dia. Kita lihat book 1 title C++ programming, nampak dia keluar. Ni lepas kita copy tadi ke dalam every members, so kita cout balik, kita akan nampak lah ini yang keluar. Alright, ini yang keluar. Okay, kita hanya define dua sahaja ya kelas. Kita define book 1 dan juga book 2 saja. Book 1, book 2 saja. Tak perlulah kita buat apa, book 1 title, book 1 author, book 1 subject, book 2 title, book 2 author. Leceh lah cara kaedah lama yang kita belajar sebelum ni kan. So guna structure kita hanya define dua sahaja. Okay, book 1 dan book 2 dia terdiri daripada jenis structure buku, yang mana menggunakanlah semua member-member yang ada dalam structure book tu diguna pakai ke dalam structure yang baru, iaitu book 1 dan juga book 2. Faham Okay, kita lihat dari ni ke atas. Okay, dia seolah-olah sebenarnya kita define variable baru book 1. Okay, book 1 ni variable dia, jenis dia adalah
daripada books, yang mana terdiri daripada content members yang inilah. Kita guna pakai kita macam recycle the structure yang books ni, kita gunakan ke dalam variable yang baru, book 1, book 2 dan book 3 dan seterusnya, tapi konten yang sama melalui structure books. Faham jadi kalau contoh lain boleh buat macam mana kelas? Contohlah kalau kita nak buat contoh rekod pelajar kan, rekod pelajar macam mana, kita boleh buat struct info lah, info. So dalam info kita buatlah dia punya character name of student, berapa panjang, 50. Ada apa lagi, character metric. Metric ini seperti contoh nantilah. Ni saya terangkan terangkan dulu. Kemudian kita tutup. Alright, so kita ada info lah, info pasal pelajar. Dalam info kita ada name, metric. Jadi kita nak buat structure untuk pelajar mewakili info-info yang konten yang ini, kita just tulis untuk nilai, untuk declaring structure, kita buat str struct pelajar, contoh pelajar 1. Pelajar kita buat info lah, info kepada, kita namakan kepada rekod barulah pelajar 1, macam itu. Kemudian struct info pelajar 2. So kita ada rekod pelajar 1 di mana membernya adalah name metric. Pelajar 2 pun dia ada members pada name metric, tapi dia berasingnya lah. Pelajar 1 punya dia ada name metric khas untuk pelajar 1, dia ada name metric untuk pelajar 2 juga, dan seterusnya lah. Kita ambil daripada info yang kita buat ni lah, structure info ni kita namakan kepada nama baru structure kita, iaitu pelajar. Pelajar 1 dan pelajar 2. Kita lihat contoh. Write program code to record two student information such name and metric number. Use structure to store input and display the entire record. Yang contoh ni dia minta buat record to student sahaja. Record to student sahaja. Yang ni kita tak buat looping lah, kita buat record student 1, student 2. Yang contoh yang buku tadi kita guna string copy kan. Yang ini kita cuba buat kita record based on user key in. User masukkan nama pelajar, masukkan nama metrik. Kemudian guna kaedah structure dan kita simpan ke dalam structure tadi. Kemudian kita displaykan keseluruhan data yang kita dah masuk untuk 2 pelajar. Jadi kita lihat contohnya. Contoh ni book tadilah yang book tadi saya cuba run ini contoh yang book tadi, dia terus keluar book 1, book 2, semua konten dia. Ini guna kaedah string copy. Kita buat yang baru tadi, exercise 1. Kelas kita buat untuk exercise 1 tadi. Ini standard. Kita buat dia punya structure. Dia punya structure dulu untuk info pelajar. Kita buat struct info, student info ke, nak buat student info ke, interview info ataupun student info. Structure dia. Kemudian apa member yang kita nak dalam student info tersebut, kita masukkan dia punya character name. 50 panjang character 50, character metric pun samalah 50. Alright. So kita dah define lah dia punya structure of student info. Now kita buat untuk
Okay, so yang ni adalah sebenarnya adalah kita define define structure. So define structure kita adalah define struct lah. Okay, define struct kita nama dia student info. Kemudian kemudian kita definekan dia punya kita declare. Tadi kita define atau kita declare. Macam kita declare variable baru So kita buat kena berapa student kelas, soalan minta 2 student. Jadi kita kena declare lah student 1 and student 2 yang mempunyai members, content member yang sama seperti student info. Jadi kita define dia punya kita declare lah declare, kita komenkan declare structure. Okay, declare structure. So ni saya buat di atas main, bermaksud dia adalah global. Alright, tadi yang contoh sebelumnya buat dalam main, so ni adalah global. Jadi kalau global sebenarnya boleh digunakan kat dalam mana-mana function lah. In case kalau buat function lain, okay, awak nak input, nak baca, boleh ambil variable yang awak dah declare ni kat mana-mana sebab dia adalah global. Okay, yang ni saya namakan, kita kena letak panggil struct struct student ni lah, student info. Okay, dan kita namakan student info ni kepada data yang baru, record yang baru untuk student 1. Macam itu. Alright. So ni sebenarnya maksudnya apa? Kita declare, kita declare student 1 ni info dia macam student 1 ni, dia type dia atau data type dia adalah daripada student info yang ini. Itu maksudnya. Okay, now kita dah ada student 1, kita ada yang student kedua juga, kita kena buat 2. Okay, samalah kita declare untuk student 2 pula daripada data type of student info. Okay, so dalam main kita request lah user masukkan data kita minta dia masukkan insert info for student 1. Okay, ini direct lah. Okay, /n new line ataupun boleh guna endl. Okay, cout, kita minta lah name dulu, double dot. Ni saya tak letakkan endl sebab kalau guna cin dia automatic akan new line lah selepas dia masukkan data. Okay, cin kan ke dalam mana? Okay, student 1 punya record lah yang ini student 1 punya name. Okay, kita defer order student 1 dot name. Okay, kita minta pula metric double dot colon, kita simpan ke dalam student 1 punya record tapi pada member metric member metric. Alright, so kita check dulu ada error ke tak run. Ada error dekat line 8 ada error. Expected semicolon after struct definition. Okay, should be letak ni tinggal. Okay, run. Okay, boleh masukkan okay, masukkan Ahmad metric 234. Okay, selesai. So tak boleh yang ni. So kita dah berjaya masukkan student 1 punya record. Now kita ulang balik kenyataan ini untuk student yang kedua. Saya copy paste sahaja, senang. Okay, kita masukkan untuk student number 2. Okay, metric dia name, dia ulang balik name untuk name, dan cuma member untuk name ni make sure ini adalah untuk student data record student yang kedua. Ini untuk record student yang kedua juga, name dan juga metric. So now ini dah berjaya berjaya masuk ke dalam record student 1 dan student 2. Okay, untuk setiap membernya, iaitu membernya apa, name dan metric. Okay, now kita buat untuk paparan lah keseluruhan value yang kita dah masukkan.
cout. Okay, record for all student. Okay, nak kemas sikit, dash dash dash, new line dan cout. Kita buatkan untuk student 1 dulu, student 1. Okay, student 1. Cout. Okay, kita name, nama pelajar kita akan keluarkan. Kita panggil ni kita panggil record daripada student 1 lah. Student 1 dot name. Alright, kita panggil. Okay. Untuk metrik, student 2 dot metrik. Okay, so ni dia akan panggil lah. Ini kita nak new line. Okay. So untuk student yang kedua, kita just copy paste. Ni make sure record yang kedua, pelajar nombor 2. So ini student 1, silap. Ni student 2. Okay, student 1 make sure record student 1, student 1. Untuk student 2, record student 2, student 2. Name nama, metric, name metric. So kita tengok hasilnya. Alright. Ada error line cout tadi, line 29 semicolon tak ada, common mistake, semicolon mesti tertinggal. Ok, kita masukkan pada contoh ni, name Ali ABC 1111 metric number. Dan student yang kedua, okay, request student yang kedua, name dia, member dia. Untuk record student 2, name dia kita tak tahu. Dunia ni ABC 2222. Okay, lepas ni kita enter, dia akan print out semua member kepada student 1 dan student 2. Okay, record for student 1 Ali, student 2 Abu. Okay, boleh So ni cara kita terima input, dan juga cara untuk kita terima dan kita keluarkan paparan untuk output lah. Alright, boleh So ini direct lah, cumanya tak praktikal lah macam gini kan. Macam mana kalau kita ada 100 student, kita ada student yang ramai, macam mana? Okay, maksud kita kena proses yang panjang, kita kena belajar, kita dah belajar array, so why not kita implementkan array pula. So kalau kita lihat contoh yang kedua, ini contoh kedua. Okay, write program code to record as many student information. Sama juga, name and metric. Kali ini guna structure array dan juga loop to store and display the entire records. Alright, maksudnya kita kena buat array di mana kita boleh simpan ramai student. Kita tak naklah student 1, student 2 kita kena define satu-satu. Kita define satu-satu dia punya ini kan. Takkan student 1, student 2, student 3, student 4 sampai 100. Leceh Why not kita guna array. Kita guna array. Jadi dan kaedah ni pun dia kata guna loop. Jadi kita boleh buat macam mana kelas? Kita boleh buat minta user masukkan loop kan. Kita buat nombor 1 looping lah macam looping. Boleh guna goto goto. Tadi kita tak nak guna goto lah, kita guna looping while, do while. Better yang sesuai do while.
So loop kita minta dia nombor 1 masukkan nama pelajar, input lah. Nombor 2 untuk paparan, nombor 3 untuk exit sistem. Kita buat sistem yang lebih praktikal, okay, untuk ramai student, okay, now kita lihat contoh yang baru. Okay, saya harap awak boleh cuba buat jugalah. So kaedah ni diharapkan membantulah untuk sikit sebanyak awak punya projek yang kesesuaiannya lebih kepada penggunaan structure dan juga array. Sebab rekod untuk awak simpan banyak, okay, cuma data tak kekal lah, datanya akan hilang lah lepas awak close the system, awak run balik dia akan hilang. Okay, untuk advance lagi sebenarnya kena ada filing filing yang boleh data tu kekal, tapi itu kita tak cover dah dalam chapter dalam kuliah kali ni. Alright, so kita lihat kita boleh guna lagi yang ini. Saya gunakan juga sama saya copy cepat sikit. Ini saya copy. Okay, yang ni bezanya kat sini je nanti kelas. Kita guna array kan. Okay. Masih lagi simpan metrik 50, metrik ni 50 maksudnya panjang kred. Huruf lebih simpan 50. Okay, kali ni kita tak nak student 1, kita nak jadikan dia sebagai array. Jadi saya namakan array kat sini, letak okay, structure array. Okay. Okay, student array ni dia adalah data type dia student info. So kita ada name metric ni, untuk student info ni ada banyak. Cumanya untuk yang ini, untuk guna struct, dia tak boleh empty Kalau yang normal kita belajar, kita boleh letak integer student, letak dalam bracket tu maksudnya dia unlimited. Okay, tak letak apa-apa value maksudnya unlimited. Cuma untuk structure dia kena define, dia tak boleh tak define. Let's say kalau ramai kita letaklah dulu 100. Okay, 100. Kalau rasa tak cukup 100, kita tambahkan 1000. So kita tak kena ada limit jugalah berapa ramai. Jadi ke sini kita boleh masukkan maksimum 100 pelajar sahaja. Okay, so student. Kemudian kita buatlah dalam main ni, kita buat looping kita buat sikit-sikit, nanti kita run tengok hasilnya jadi tak jadi. Kita buat do. Kenapa buat do? Supaya dia buat dulu baru kita semak syarat while tu perlu loop ataupun tidak. Okay. Jadi kita buat while kita ada input lah. Kita minta user masukkan choose tu, input yang dia masukkan tu, ataupun choose lah, input lah input pilihan ataupun pilihan. Choose student, user choose apa. Sehingga pilihan tu tak sama dengan 3. Okay, dia keep containing looping. Jadi kita kena define lah kat sini integer choose. Okay. Okay kelas. Kemudian kalau kita nak tahu student yang keberapa yang dah dimasukkan, so kita kena tahu juga kita kena ada counting atau counter lah, di mana kita akan paling pantau berapa banyak student kita dah masuk. Walaupun maksimum 100, sometimes kita nak keluar daripada looping. Contoh saya nak masukkan 2 orang saja, kemudian saya nak display. Jadi kita nak display tu kita kena tahu berapa ramai kita dah masukkan. Okay. Jadi kalau kita masukkan 10, dah masuk dengan 10, sistem tahu rekod dah ada 10. Jadi kita kena tambahlah. Okay, counting, count integer count. Jadi saya namakan kosong lah. Awal-awal nilai count adalah kosong starting dia. Okay, so kita buat count, kemudian kita buat choose, kita buat menu dalam ni, menu sit out, tak 1 for add student. Okay, kita minta user masukkan add student menu endl sit out. Nombor 2 kita minta display all lah. Okay, display all record. Nanti kita nak pantau berapa banyak kita dah masukkan. See out last kali kita masukkan exit system. Exit lah, maksudnya kita nak end the system. Sebab
sebab kita data kita banyak lagi, jadi kita tak boleh exit awal jadi kita minta keep. Selagi user nak masukkan data, biarkan dia masukkan data. Okay, so dalam ni barulah kita see in lah. Okay, see in, choose tadi. Okay, jadi kalau yang ini kita pastikan berjaya atau tidak looping kita ni. Okay, selagi choose tak sama dengan 3, dia akan looping. Okay, kalau 3 dia keluar. Kita try. Okay, add student 2, 3. Kita masukkan 1, should be dia akan looping lagi add student 2 pun dia akan looping lagi. Bila pilih 3 dia akan end. Okay, keluar. Cuma nak cantik kat sini, kita tambahkanlah see out option. Okay, apa yang dia pilih nanti kat sini. Kita run. Okay, keluar option kat situ jadi kalau pilih nombor 3, dia exit lah. Alright, choose. Okay, jadi dalam ni lah kita buat selection. Sekiranya choose tadi sama dengan 1. Okay, 1 maksudnya apa? Insert new record lah. Insert new record. Jadi kita buat block. Data block dia, record dia into if So kita buatlah pernyataan insert info for student. Ni student berapa? Kita nak nyatakan student yang pertama. Nanti keluar lagi student yang kedua. Kita tak boleh tulis macam ini Kalau tulis macam ni dia fix student 1, student 1, student 1. Jadi kat sini kita kena panggil lah apa dia? Panggil nilai count. Jadi kat sini kita panggilkan count. Tapi count bermula daripada kosong. Jangan cakap insert info for student 0, right? Tak menarik. Jadi kita buat 0 tu plus 1 lah. Ini untuk count tu tak berubah count masih lagi fix. Cuma paparan saja yang berubah, iaitu hasil tambah count dengan 1. Kita tambahkan 1 lah sebab count bermula pada 0. Okay. Dan endl ataupun /n. Okay, jangan lupa. Okay, kita try dulu. Lihat hasil yang ini dulu kita cuba count plus. Okay, nanti lepas patutnya kat sini ada see in lah. Okay, see in data, kemudian baru dia plus. Okay, data yang kosong, data 1, data 2 lah untuk yang array ni. Cuba kita lihat ini dulu. Jadi tak tambahan student, student 1, student 2, student 3 dan seterusnya. Kita lihat. Okay, saya ambil nombor 1. Okay, dia akan kata insert info for student 1. Okay, saya tekan nombor option 1 lagi sekali. Insert info for student 2. Okay, nampak 1, dapat count bertambah. Student 3, student 4. Okay, berjaya 3, exit. Right. So kali ni lah baru kita masukkan see in ke dalam kita punya nama student record kita. Kita punya variable tadi, array kita namanya student. Student yang mana? Student based on count. Kita silap. Sini kita tambahlah, kita minta name dulu. Cout, masukkan name. Kita minta name. Okay. Kemudian barulah kita simpan student count. Masa tu count mula-mula ni count 0 array count 0, member dia kepada name. Name kita simpan dalam name. Kemudian kita minta pula, saya copy senang cepat. Now untuk metric. Okay, so simpan dalam member metric. Count ni count 0 lah count 0. Lepas ni count plus. Count dah tambah 1. Ready untuk use student array 1 pula. Tadi array kosong.
Now array 1, kemudian array 2, 3 dan seterusnya. Ok, kita tengok hasil yang ni. Make sure tak ada error. Ok, nombor 1, enter. Ok, saya masukkan student 1 Ali. Ok, matrix. Ok, selesai minta lagi 1. Student nombor 2 Ahmad. Ok, matrix 3 exit. Nombor 2 belum buat lagi. Selesai So, dia berjaya lah ni. Dia dah berjaya simpan variable dan simpan key in data ke dalam setiap record students dalam bentuk array. So, now kita lihat untuk paparan pula. Ok, paparan kita buat ini kat sini 1, 2, 3 ni, ini multi selection So, kita cadangan yang sesuai kita guna nested if, iaitu elif. Sebab kita comparekan nilai yang sama, iaitu nilai choose. So, kita ada else if sekiranya waktu tu choose adalah 2. Ok, bermaksud kita nak display record lah display all record. Ok, display all record. Ok, kelas kat sini kita kena gunakan kaedah apa? Looping. Alright, looping. Data kita dah masuk banyak. Jadi macam mana kita nak loop? So, kita nak loop berdasarkan nilai apa? Berdasarkan nilai count. So, kita berhenti berdasarkan count. So, guna for lah. Senang guna for. Kita loop every count value. Kalau count ada 0, 1, 2. So, maksud ada 3 data. 0, 1, 2. Ada 3 data. Jadi, kita maksud memula daripada 0 sehingga 0, 1, 2. Bermaksud kita dah ada 3 data, kita paparkan semua value yang ada dalam tu. So, berdasarkan count lah. Tak perlulah kita looping sampai 100 kali. Sedangkan data kita baru sahaja 3. Mungkin 3 lah sebab count tadi dah berjaya key in 3. Alright. So, kita buatlah dalam ni looping for. Sebab tu kita buat menu dia. Paparan menu dia untuk apa kat sini. Cout. Display all record. /n buat enter 2 kali. Lagi dia kemas sikit. Ini pun enter 2 kali supaya ada jarak sikit antara menu pertama dengan menu kedua, menu ketiga. Kita paparkan for. Ok, ni looping for I, kita biasa looping guna I lah integer I. So, I belum declare, kita declare dalam ni pun tak apa. I mula daripada 0 colon I kurang daripada count lah. I kurang daripada count. So, count kita ni, yang ni lah berdasarkan count yang kita dah masukkan tadi. Count. Dan I increment dia secara naik, I plus plus. So, dalam kita loopingkan. Ok, cout. Kita paparkan lah. Ni pelajar yang pertama, kedua dan ketiga kan. Kita paparkan macam ni. Dash. Student yang keberapa Student yang keberapa Student yang keberapa. Kita jarakkan sikit. Ok, kalau kita buat student I count. Yang guna count count dia fix value je. Kalau count tadi total 3, nanti student 3, student 3, student 3. Tak boleh So, kita ambil I. I ni yang start counting lah. I ni takkan cuma mulanya count ni bermula daripada 0 sebab apa? Array kita mula daripada 0. Cuma kita takkanlah nak tulis student 0. Right? Jadi tak perlu. So, kita just tambah student count I plus 1 So, kita paparkan lah. Maksudnya student mula-mula nanti dia akan paparkan student 0 campur 1, 1. Jadi bermaksud student 1. Lepas ni jadi student. Maksud I dah jadi 1. Okay. I1 campur 1, student 2 lah. Student 1, student 2 dan seterusnya. Kita paparkan. Okay. Jarak sikit. Ada dash.
paparkan lah, kita panggil kali ni kita panggil terus name dia double dot. Okay, ini kita panggil student array array I, member dia dot, okay, name tadi. So dia paparkan lah name, kemudian cout, cout metric pelajar, dia panggil member, okay, student data yang keberapa, yang ikut I, dan ini panggil member metric NDL. So kita try tengok hasil dia. Boleh kelas. So ini mula daripada kosong hingga student I kurang daripada count lah. Okay, kita masukkan satu, insert for student 1, satu abu, matrix ABC 1111. Selesai. Alright, kemudian kita display untuk yang ini bermaksud kita dah ada student 1. Count dah jadi 1 So kita option display nombor 2. Okay, student 1 abu ABC 111. Okay, tambah lagi add plus, tekan nombor 1, enter, dia akan minta student nombor 2 sebab tadi 1 campur 2, count sekarang 1 so count jadi 1 campur paparan untuk student 1 campur 1 2 lah. Okay, ini masukkan Ali ABC 2222, enter. Okay, so nombor 3, nombor 2 kita displaykan lagi, betul tak? Nampak student 1 kita ada abu, student 2 kita ada Ali ABC 222, dan kita boleh teruskan lagi nak tambah lagi student sehingga maksimum berapa kelas? Sehingga 100 sahaja. Okay, nombor 3 kita keluar. Okay, yang nombor 3 ni why not kita tambah lagi elif untuk kita keluar ni, kita kata goodbye. Okay, kalau pilihan dia adalah 3, kita siapkan goodbye. Kalau nampak 2 enter, ANDL 2 kali, ANDL. Okay, run. Okay. Ini nombor 2 display memang tak ada apa-apa lah kosong tak ada record. Okay, nombor 3 goodbye, selesai. So ni dia kelas macam mana kita menggabungkan penggunaan structure bersama array. Okay, jadi kita buat satu array berjenis structure kepada student info. Okay, student info ada member kepada, ada members ada members iaitu name dan juga matrix. Nak tambah lagi, pulang tambahkan. Okay, kemudian kita ada looping, looping do while. Sebab apa do while? Kita do dulu, iaitu pilihan, choose pilihan, dan baru kita compare apakah choose tu. Sekiranya sama dengan 3, okay, dia akan exit loop. Okay, dia akan exit loop. Kalau tak sama dengan 3, dia akan keep looping dalam looping ini. Itu guna, itu kelebihan lah kita guna do dulu. Do dulu. Guna while, kita kena buat apa? Kita kena buat ayat ini. Semua contoh-contoh yang sebelumnya kena ada ini dekat luar while. Kemudian ulang balik ayat yang sama, yang looping ini di dalam while lagi sekali untuk kita bandingkan looping tu dengan content parameter while ni. Dulu kelebihannya kita buat dulu, baru kita ambil bandingkan dia punya parameter. Okey kelas, setakat ini sajalah kuliah kita, hampir sejam mengenai structure. So diharapkan dapat membantulah awak punya projek-projek yang masing-masing group telah ditentukan tajuk projek masing-masing, dan kebanyakan semua guna kaedah structure sebab awak ada list of record, ada record
banyak rekod kat situ. Cuma menu ni awak boleh gunakan lah. Okay, ada boleh gunakan untuk membantu lebih interaktif awak punya application tu yang awak buat sistem. Okay, sampai sini saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.